Okay, video hari ni kita akan fokus pada share investor. Saya bagi satu link tu hari untuk download dua file ni, TB breakout dan juga TB volume spike.fml. So file ni khas untuk share investor dan seingat saya masih boleh guna untuk bursa station. So biasanya file .fml ni dia mewakili, selalunya lah kalau dalam share investor tu ataupun dua-dua tu dia orang guna untuk custom indicator ataupun screener. So bagi yang tak tahu macam mana nak guna ataupun macam mana nak import, buka pada share investor ataupun bursa station. Walaupun kita punya paparan ni, display utama mungkin tak sama, tapi konsep dia tetap. Ada dua cara. Sama ada kita pergi dekat screener dan add custom TA, ataupun kalau kita buka pada chart, kita boleh pada indicator list ni, kita boleh pilih add more. Kemudian dekat mana file yang kita download tu, kita boleh import terus. Tapi yang macam untuk hari ni saya dah ada, jadi saya cuma add saja. Bila kita import, dia akan duduk dalam sebelah kiri ni pada imported indicator, bukan custom indicator. Custom indicator ni kalau kita buat sendiri. Kalau kita import, dia dalam imported indicator. So untuk ni saya dah ada. Jadi untuk saya cerita dulu breakout. Ini kawan punya, saya pinjam kawan punya. Jadi kalau nampak yang pelik-pelik kat dalam imported file ke apa ni, dia punya lah. Okay, so katalah kita dah add, dah import. Saya akan pilih masuk dan saya pilih masuk 2. Dia akan muncul pada chart kita. Sekarang ni saya gunakan template yang background putih dan candle putih untuk bullish, candle hitam untuk bearish. Terpulang kalau awak guna macam mana, dia akan ikut awak punya setting lah. Untuk breakout ni saya lupa je. Okay, ini paparan asal. Untuk bila kita import siapa-siapa punya script yang .fml tu, kalau kita buka, kita tak akan nampak dia punya script tu sebab dia dah siap. Bila kita buka pun kita akan nampak kosong. Contoh, katalah saya dah pernah import ni breakout ni. So kita tak boleh nak buka dalam dia. Nak edit ke, nak apa ke, tak boleh. Memang sifat dia macam tu, kita tak boleh nampak. Untuk video ni, TB breakout ni, TB tu saya panggil trend band lah. Trend band breakout ni boleh rujuk pada video ni. Dan kalau rasa nak buat sendiri, nak ubah apa semua, boleh salin daripada skrip tu, buat sendirilah. Tak banyak pun skrip dia, sikit-sikit je. Kalau yang mana nak terus pakai, inilah hasil . So saya cerita sikit dia punya cerita . Sebelah kiri ni kita ada N. N ni mewakili berapa hari breakout yang kita nak. Bukan hari dia tak semestinya hari. Kalau kata saya tukar ke 30 minit, dia akan ikut berapa dia color dia warna hitam. Kalau kita pilih 5 lah dia. 5 candle lah, senang cerita. Jadi saya fokus dekat daily. Kalau saya tukar pada 10, dia akan jadi 10 lah. Kita nampak akan berubah. Kalau kita tukar kepada 20, dia akan jadi 20. Kalau rasa nak pakai 3, pakailah 3. So untuk yang D ni pula, ini kita tak pakai dekat paparan sini, kita akan pakai dekat screener nanti. Dan juga TP ni saya dah cerita dalam video yang lepas tu, video asal ni. TP ni tak ada cerita apalah, dia cuma kita dah dapat stop loss. Dan TP ni kita nak 1 to 1, 1 to 2. Kalau kata 2, saya cerita kalau kata kita punya breakout kat sini, so merah stop loss 2 kali, 6 macam ni sekarang 6 kali, dia macam risk and reward. Risk je 2, risk dia 1, reward dia 6. So ini saya maintain 1. Dan bawah-bawah ni date ni pun kita tak pakai kat sini, saya guna date ni untuk screener. Kalau buka date ni kan akan boleh nampak macam ni. Kenapa dia tinggi-tinggi ni? Date ni mewakili tarikh ni. Contoh macam ni sekarang, tengok dekat atas ni tu 8 hari bulan lah. 8, 12, 14, 15, 20, 21. Dan kenapa dia turun? Yang kat sini 3. Dan ingat ini moving average pula. By default memang saya invisible kan dia. Semua titik-titik ni, kalau nak faham color dia ada dekat sini. Untuk hitam ni breakout, price breakout. So warna hitam. Boleh tukar color kalau nak. Dan juga kalau tak nak muncul, boleh hilangkan. Kalau visible. Bulat tu nak besarkan pun boleh. Kalau nak haluskan pun boleh. Ini tujuan dia. Ni tengok yang warna hitam ni. Line width ni ketebalan benda tu lah. Nak pakai 5 pun boleh, 50 pun boleh kalau nak. Sengaja saya letak 9 sebab nak nampak besar.
Bawah-bawah ni pun sama, stop loss. So target pun sama, cerita dia semua 9 dan color dia. Okay, bawah ni line color ni tak ada apa kot. Sekejap sorry saya buat tak, ini guna untuk screen lah, jadi biarkan dia invisible. Okay, bawah ni signal yang ni sama, dia sebenarnya sama je, tapi kan dalam video tu saya cuba terangkan kita buat, asalnya kita boleh buat screener yang jenis anak panah ni, kemudian kita buat dia dalam bentuk circle dot ni. Kalau tak suka boleh padam. Okay, red arrow ni saya buat sekiranya ada harga yang jatuh cross daripada stop loss yang terdekat. So kita nampak dia punya tanda merah tu. Kalau dalam trendman cycle tu macam sell and that lah. Saya tak pernah nak kawal dia dalam chain investor ni lah kan. Chain investor ni kan dia punya rujukan dia tak banyak. Jadi setiap kali ada harga turun, kan dia cross, saya ambil nilai crossover, dia akan nampak merah lah. Merah. Dalam trendman cycle sekali je dia dah cross, lepas ni dah tak nampak dah. Okay. Untuk volume spike pun sama, tapi by default dia datang hitam, putih dan hitam tau. Dia color dia macam ni. Kita tengok bahagian volume pula. Apa yang saya cuba buat kat sini, nama pun volume spike. Jadi di mana ada kenaikan harga ni, tanda biru ni, ini dipanggil volume spike. Sama macam price volume dalam trendman cycle. Dan bilangan ni kalau tak salah saya 17. Bukan volume price, dia betul-betul volume, bukan volume kali price. Jadi siapa yang memang fokus pada volume, dia volume sajalah, bukan volume kali price. Kalau nak tukar color, tengok bila kita letak cursor, dia akan beritahu. Biasanya ni up color, kalau kita pergi sebelah kanan dia akan tulis down color. Jadi up color ni bullish candle, boleh tukar kalau nak sendiri, kalau tak suka dengan hitam putih tu. Dan titik biru ni pun samalah, kat bawah ni line weight ni kalau nak letak 10 pun boleh. Nampak macam tu. Nak letak 5 1 pun boleh kalau nak. Cuma bentuk dia tak boleh tukar, dia kekal macam tu. Sebab saya ambil circle dot. Saya nak cerita sikit, TB breakout boleh jadikan dia signal, indikator tu, dan juga screener. Tapi untuk TB volume spike hanya boleh jadikan dia sebagai indikator saja, tak boleh screen. Benda tu boleh buat, tapi buat sendirilah. Saya memang ada je. So masuk screener tu, saya cuma nak cari stok-stok yang ada muncul spike-spike ni lah. Kalau saya buat memang ada, cuma untuk yang case ni yang saya share ni tak ada. Untuk screener kita boleh pergi dekat tambah add custom screener. Kat mana kita import pastikan dalam import Tapi untuk case saya ni saya tak import sebab saya buat sendiri. So kita ambil breakout, letak dalam tu, dah keluar kat sini. Dan kalau kita guna, ini pasti kita tekan bursa, kalau terus screen tanpa letak apa-apa saja parameter yang lain, kemungkinan kita akan keluar banyak lah. Dia akan baca semua, termasuklah sektor, anak-anak warrant yang bank keluarkan. Jadi agak banyak. So kalau ni nampak ni, ini saja ada 36. Maksudnya benda-benda yang pelik ni lah, yang semua sajalah yang dia jumpa. Apa saja yang ada breakout 5 ni, dia akan keluar. Okay, untuk D ni kalau kita nak tukar yang ke belakang, macam biasalah, nak 6 hari ke belakang, 7 hari ke belakang, apa hari ke belakang. Dan TP ni biarkan je, itu untuk indicators ni. So untuk jenis-jenis yang macam ni, kalau kita rasa nak kurangkan dia lah, apa yang selalu saya buat, saya akan pergi dekat add criteria, dekat price ni, kita boleh tambah last done price kalau nak, market cap, dan juga kalau nak tambah dia ada syariah ke tak. Untuk last done price ni kita boleh letak, mungkin saya cuma nak cek yang 20 sen ke atas. Lepas tu market cap saya selalu letak antara 10 ke 20. Nak letak above more than 10 ataupun more than 20. Jadi saya tak nak keluar yang kecil-kecil ni, macam Mr. DIY, negative C1, serba DK, dash C2 tu. Saya tak nak benda tu semua. Saya boleh letak dekat market cap ni lah, kontrol kat situ. So, macam mana nak elakkan daripada keluarnya FBMY, FBM, AUCD, plantation apa semua tu, itu yang saya letak syariah, yes. Bukan kata dia orang tak syariah, macam plantation tak syariah, cuma dia tak ada tanda S kan. Kita nak cuma ada tanda S je. So, bila dah buat macam ni, masih lagi pada hari yang terakhir, kalau saya screen, kita akan dapat keputusan yang sama tapi dia dah jadi sikit lah. Daripada 36 tadi, kita dah tinggal 19. Jadi 19 ni lah yang mungkin boleh bantu kita dalam membuat pemilihan stok nanti. Guna sebaik mungkin lah. Macam saya kata tadi, kalau kita pakai yang price breakout tu, volume spike ni, volume spike ni letak, dan kalau cuba screen, dia takkan keluar
saya tak jadikan dia sebagai screener, saya cuma jadikan dia sebagai indikator. Ada cara nak buat, tapi untuk yang share ni pakai je lah ya. Kalau nak pakai, pakailah. Kalau tak nak, boleh je pakai volume biasa. Katalah kita dah buat kita punya indikator ni dan kita nak bagi pada orang. Cara dia pun mudah juga. Kita boleh export apa saja yang kita buat. Kita boleh export file yang tadi tu, indikator yang kita buat, jadikan dia dalam bentuk FML dan kita boleh bagi pada siapa-siapa yang nak guna lah. Okay, cara dia pun mudah. Contoh kalau saya buat dekat, tak apalah, kita buka ni indikator database. Macam mana saya nak buka pun tak kisah. Klik sini boleh, klik dekat chart pun boleh. Biasanya dekat custom indicator lah kalau kita dah buat. So contoh hari ni saya nak export box trading. Untuk export, kalau tadi kita import, kali ni kita akan export. Pastikan kita buka dulu apa file yang kita nak. Klik kat sini pastikan dia biru lah, dan kita export. Bagi nama, berbual lah apa nama pun. Mungkin saya nak letak TB box trading. Okay. Dan location kat mana kita nak export telah saya letak dekat desktop. Okay, dan bawah ni dia ada expiry, dia panggil optional. Okay, yang ini saya tak pernah cuba, tapi saya rasa kalau siapa-siapa yang nak limitkan time penggunaan indikator ni, dia gunakan dekat sini. Contohlah kalau saya letak sampai 30 September, jadi kalau siapa, bila kita bagi kat orang tu, mungkin 30 September nanti, lepas 30 September dia dah tak boleh pakai dah indikator yang kita bagi ni. Mungkin saya tak pernah cuba. Okay, tak apalah, kita untuk kes ni saya tak letak expiry date. Ni semua saya dah, saya dah import, dah export, siap. File nanti akan ada dekat mana yang kita letak tu. Contoh yang ni lah. Kita ada file TB box trading ni, dan file ni kita boleh hantar dekat orang, suruh dia buat sendiri macam mana tadi import apa semua kan. Jadi sebabkan saya dah buat ni, dah halang-halang buat, jadi saya taruh jugalah kat dalam ni. Jadi kalau siapa-siapa nak pakai, boleh pakai. So saya tambah satu lagi lah, TB box trading. Okay, sama juga nanti kalau dah import, dah cari dia dalam import. Tapi untuk case ni saya tak pakai import dah, saya buat kat dalam ni. Okay, dia akan terus keluar. Okay, N mewakili hari ni lah, hari yang terakhir. So kalau kata nak semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, 4 hari lepas, 5 hari lepas, okay, kita boleh tukar tarikh ni, nak sama ada kosong hari ni ke, sehari lepas, 2 hari lepas, 3 hari lepas, ditukar kat situ. Okay, untuk screener ni, dia kalau ikutkan dia tak keluar banyak. Dia takkan keluar banyak sebab tak semua bila box trading ni kan calon-calon dia tak keluar banyak macam breakout lah. So inilah contoh dia. Jadi avatar. Okay, untuk box trading ni boleh dijadikan signal juga. Jadi kita boleh tambah dekat bahagian indikator. Jadikan indikator, tambah kat indikator dan letak box ni. Nama dia box trading lah, tapi sekejap cuba kita import. Nama ni pun yelah, dia tulis box trading. Boleh tukar lah kalau nak, tukar TB box trading ke whatever nama lah kalau nak. Saya tak nak kacau lah ni kawan punya. Itulah kalau kita add custom box trading, add. Okay, so kat sini saya colorkan dia warna purple. So purple ni pun boleh ubah. Macam ni nak tukar 10 ke, besar mana pun tak kisahlah kalau nak. Tarikh ni biarkan invisible. Kalau visible nanti kan keluar pula kat macam tu. Okay, yang lain ni pun biarkanlah buat different. Jadi untuk box trading ni boleh jadikan dia sebagai indicator dan juga boleh jadikan dia sebagai screener. Volume spike hanya indicator saja, tak boleh jadikan dia screener sebab masuk screener pun dia takkan keluar. Jadi kalau kata nak kurangkan pun sama jugalah, boleh tambah. Macam biasalah kalau kata nak price last done, market cap dan syariah kalau nak. Dan benda-benda atas ni fundamental, nak revenue berapa, apa semua boleh diletak kalau nak. So itu saja. Semoga terhibur. Assalamualaikum. Bye bye.